Terima kasih Puan Pengerusi. Pertama sekali saya ingin merujuk kepada butiran 00117 Projek Teknologi Hijau dan juga butiran 40000 Program Kecekapan Tenaga dan Tenaga Diperbaharui dan butiran 41000 Bekalan Elektrik Sabah BES. Puan Pengerusi, ketika ini Sabah sedang berhadapan dengan krisis bekalan tenaga elektrik dan kami terpaksa menghadapi catuan bekalan elektrik yang berterusan kerana kapasiti loji kuasa tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tinggi kami. Terutamanya ketika cuaca panas yang berlaku pada masa ini. Margin simpanan untuk bekalan di Sabah adalah kira-kira 12% pada hari-hari biasa dan jatuh ke zon negatif apabila ia mencecah permintaan puncak. Dan ini memaksa SESB untuk melaksanakan catuan bekalan elektrik bagi mengelakkan kerosakan sistem. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah apakah langkah segera kerajaan bagi mengatasi krisis bekalan tenaga elektrik di Sabah ketika ini? Adakah peruntukan berjumlah 285 juta di bawah BES akan digunakan untuk membina loji jana kuasa baru atau untuk mengatasi kekurangan bekalan elektrik di Sabah? Apakah perancangan jangka masa panjang kerajaan bagi menyelesaikan masalah bekalan elektrik di Sabah secara kekal? Berdasarkan kajian oleh Sustainable Energy Development Authority (SEDA), Sabah mempunyai kapasiti potensi sebanyak 99.4 gigawatt bekalan untuk dijana melalui kuasa solar, tetapi pada masa ini Sabah hanya mampu mengeluarkan kira-kira 10 megawatt melalui solar. Dalam hal ini, apakah inisiatif dan insentif kerajaan untuk membantu merealisasikan potensi ini di Sabah untuk membolehkan lebih banyak pengguna tenaga boleh diperbaharui? Seterusnya, setiap tahun Sandakan mengekspor jutaan tan sisa kelapa sawit dari ladang kelapa sawit ke luar negara seperti Jepun dan Korea untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tetapi mengapa kita sendiri tidak menggunakan biogesim ini untuk penjanaan kuasa kita? Seterusnya, saya ingin merujuk kepada butiran 28000 Rancangan Bekalan Air Sabah dan butiran 95000 NRW Nasional. Bekalan air di Sabah merupakan isu yang paling banyak menerima aduan dari semua pihak. Saya percaya Sandakan sudah terkenal apabila ianya berkaitan dengan isu bekalan air. Khasnya selepas saya menyerahkan memorandum kepada Perdana Menteri kita bagi mengemukakan keseriusan isu tersebut pada awal tahun ini. Justru soalan saya adalah, adakah peruntukan sebanyak 260 juta di bawah rancangan bekalan air Sabah sama dengan peruntukan yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada awal Jun tahun ini, atau adakah ianya adalah peruntukan yang berasingan? Apakah projek khusus di bawah butiran ini akan menambah baik sistem bekalan air Sabah khususnya di Sandakan? Apakah kadar purata semasa air tidak berhasil NRW masing-masing di Sabah dan Sandakan? Bagaimanakah peruntukan ini akan menambah baik NRW di Sabah dan Sandakan untuk 12 bulan yang akan datang? Akhir sekali, saya ingin merujuk kepada butiran 13400 Pembangunan Sumber Air Negara dan butiran 07200 Pengawal Seliaan Alam Sekitar. Puan Pengerusi, pada awal tahun ini Sandakan berhadapan dengan isu bekalan air yang sangat serius apabila bekalan air dari loji rawatan air Segalit mempunyai rasa masin dengan kadar klorida yang tinggi berbanding dengan tahap piawaian kualiti air minuman yang disarankan di Malaysia. Terdapat banyak pihak turut menyalahkan pencemaran oleh ladang kelapa sawit yang ada di sepanjang Sungai Segaliut sebagai punca utama yang menyebabkan kepada masalah ini. Sehubungan dengan itu, soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah berapa kerapkah kementerian melalui Jabatan Air Alam Sekitar Tempatan menjalankan ujian kualiti air dari muka saup ataupun intake point di Sungai Segaliut? Mengapakah sehingga kini tiada sebarang laporan atau pengumuman daripada kementerian atau Jabatan Alam Sekitar berkenaan dengan hasil keputusan air berkualiti tersebut? Terdapat video dalam talian yang tular mendakwa Sungai Segaliut telah tercemar teruk dan ini pada satu tahap juga telah menyebabkan pembelian panik air minuman dan botol
minuman dalam botol dalam kalangan pengguna. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan isu penting ini? Jadi, jika sebenarnya punca air di sungai itu didapati tercemar dan tidak sesuai untuk dibekalkan, apakah rancangan segera pihak kementerian bagi mengatasi masalah ini? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sandakan. Saya jemput Yang Berhormat Setiu.